Siapakah yang diramalkan untuk datang dan menubuhkan Sion? Tuhan. Jika Bapa Kristus Ahsan Hong tidak datang ke bumi ini, Sion tempat yang dipilih Tuhan tidak akan wujud. Tanpa Sion, kita tidak akan menerima janji kehidupan kekal. Mari kita baca buku Mazmur bab 102 ayat 13. Tetapi Engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya, dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaanmu. Ayat 17. Bila Tuhan sudah membangun apa? Membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Jika Dia tidak menubuhkan Sion dan menyatakan diri dalam kemuliaannya, kita tidak akan mengalami sukacita yang kita miliki hari ini. Ia mungkin kerana Bapa telah datang. Sebelum Dia naik ke syurga, Dia menyedarkan kita bahawa Ibu Syurgawi tinggal bersama dengan kita di bumi ini. Itulah sebabnya kita dapat hidup dengan keyakinan bahawa kita pasti dapat menerima kehidupan kekal. Ayat 18. Sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Hari ini, kita dapat memberikan pujian dan kemuliaan abadi kepada Tuhan kerana Tuhan memulihkan Sion, tempat yang dipilihnya. Memandangkan Sion telah dimusnahkan, apakah yang Dia lakukan apabila Dia datang ke bumi ini? Dia sendiri memulihkan dan membina Sion. Oleh itu, tertulis dalam Alkitab bahasa Inggeris, Tuhan akan membina Sion semula. Perkataan membina semula menunjukkan bahawa ia bukan kali pertama sesuatu dibina. Ini bermaksud memulihkan apa yang pernah ditubuhkan tetapi kemudian dimusnahkan. Alkitab merekodkan dengan jelas bahawa Tuhan akan membina Sion semula. Dia menubuhkan Sion pada kedatangannya yang kali pertama, tetapi dimusnahkan pada zaman kegelapan. Jika Tuhan tidak datang ke bumi ini sekali lagi, Sion akan hancur selama-lamanya. Namun, Dia datang ke bumi ini sekali lagi dan membina Sion semula. Agar sekarang kita dapat beribadah di Sion, tempat yang dipilihnya dengan penuh rahmat. Jika Tuhan tidak datang ke bumi ini sekali lagi dan memulihkan kebenaran yang hilang, dapatkah Sion ditubuhkan? Apakah yang dibuktikan Alkitab tentang Sion dalam buku Yesaya bab 33? Tertulis bahawa Sion ialah kota perayaan Tuhan. Bermula dari pertengahan abad keempat, Injil kebenaran telah hilang sepenuhnya. Hari Sabat, Paskah, perayaan roti tidak beragi, perayaan hasil pertama, perayaan 7 minggu, perayaan trompet, hari pengampunan dosa, dan perayaan pondok daun, semua perayaan ini tidak dipulihkan sehingga Bapa datang ke bumi. Sesetengah orang bertanya, bukankah gereja Advent hari ke-7 menyambut hari Sabat? Namun, gereja Advent hari ke-7 menyambut hari Sabat daripada hari Jumaat. Itu salah. Apabila Bapa datang ke bumi ini, apakah yang berlaku kepada perayaan-perayaan yang telah dihapuskan? Bapa memulihkan semua perayaan satu demi satu dan menyampaikannya kepada kita. Dalam buku Mika bab 4 ayat 1, tertulis, pada hari-hari yang terakhir, bermaksud, pada akhir zaman. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan Yakub, supaya Ia melakukan apa? Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Sehingga masa ini, semua perayaan telah hilang.
Siapakah yang akan mula mengajarkan semua kebenaran yang hilang? Jika Tuhan sendiri tidak datang ke bumi ini dan mengajar kita jalan-jalannya, dapatkah kita datang ke Sion yang telah dipilih oleh Tuhan? Kita tidak akan tahu apakah Sion dan kewujudan perayaan-perayaan Tuhan, seperti Paskah dan perayaan roti tidak beragi. Kehidupan kita akan bisa berakhir tanpa kita mengetahui kebenaran ini. Namun, apakah yang akan Tuhan ajarkan kepada kita? Dia akan mengajar kita jalan-jalannya. Memandangkan kita telah menerima ajarannya, kita dapat memahami bahawa Sion, iaitu tempat di mana perayaan Tuhan disambut, ialah tempat yang dipilihnya.